Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita sentiasa diberi rahmat dan sentiasa dibimbing kita ke jalan yang benar dan dipermudahkan kita untuk melakukan pelbagai jenis kebaikan dan dijauhkan kita daripada pelbagai jenis kemungkaran dan juga maksiat. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita diberi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan baca satu kisah, sebuah hadis. Dia kisah-kisah ghaib, kisah-kisah ghaib daripada hadis-hadis sahih. Qisasul ghaib fi sahihil hadisin nabawi, kisah-kisah ghaib daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah-kisah ghaib yang dah lepas daripada kita, dipanggil ghaib juga. Ada perkara ghaib yang berlaku pada hari selepas daripada kita, selepas zaman Nabi, dipanggil ghaib juga kan, sebelum daripada berlakunya kiamat. Ada perkara-perkara ghaib yang berlaku ketika di padang mahsyar. Macam itulah. Itu semua perkara-perkara ghaib. Jadi hari ini saya nak baca satu kisah ghaib yang berlaku pada hari kiamat. Kisahnya mengenai orang yang akhir sekali keluar daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Hadisnya rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha amma yakunu min hisabillahi al-ibada fi yaumil mi'ad wa mururin nasi 'ala as-sirat, thumma qala thumma yafrughu Allahu min al-qada'i bayna al-ibad wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'ala an-nar وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأهرقني ذكاؤها فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فقالوا لا وعزتك لا أسألك غيره ويؤتي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار
فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت عبدا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفحقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فيسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله معه. Ini hadis yang ada dalam kitab, antaranya kitab Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang terjadi pada hari hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Ketika mana manusia ini dihisab, maka kemudian lalulah di atas titian sirat. Dalam hadis lain kata, yang masuk syurga, yang masuk neraka, masuk neraka. Kemudian dah manusia ni yang masuk neraka ni, kemudian keluarlah dia. Setelah Allah selesai dari mengadili hambanya, tinggallah seorang lelaki yang mana wajahnya menghadap ke arah neraka. Dan cerita lain, dia dah masuk neraka, kemudian dikeluarkan, tapi muka masih menghadap neraka. Muka masih menghadap neraka, bukan dibakar dalam neraka. Maka ia adalah ahli syurga yang terakhir memasuki syurga, yang terakhir keluar daripada neraka, yang terakhir masuk ke dalam syurga. Boleh? Disebabkan mukanya menghadap ke api neraka, maka dia pun berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka, kerana wap neraka ini benar-benar menampar mukaku dan nyalaannya membakar aku. Ini bukan duduk dalam neraka ni, dah keluar dah, tapi muka je menghadap. Ya Allah, Engkau palingkanlah muka aku ni daripada neraka ni, pasal wap dia ni membakar aku. Wap dia membakar, nyalaannya pun membakar aku. Maka dia terus mohon kepada Allah sepuas-puasnya. Minta kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, adakah kamu akan terus meminta sekiranya aku menunaikan permintaan kamu itu? Kalau Allah tunaikan permintaan kamu nak mohon apa-apa lagi tak? Boleh faham Maka dia pun menjawab, tidak. Aku tak akan mohon benda lain dah. Boleh selamat daripada panas api neraka ni pun dah cukup lah. Kan, seolah-olah macam tu lah. Tidak demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan meminta lagi darimu perkara lain. Boleh selamat ni pun dah bagus dah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permohonannya itu dan memalingkan mukanya dari neraka. Palingkan muka daripada neraka.
apabila ia berpaling daripada neraka, dipalingkan menghadap, mukanya menghadap kepada syurga. Mukanya berpaling menghadap syurga dan melihat syurga jauh lagi. Baru berpaling dia di tengah-tengah lah, kata di tengah-tengah Al-A'raf tadi, antara neraka dengan syurga. Maka mukanya menghadap syurga. Bila muka menghadap syurga, dia terpegun melihat daripada jauh syurga tersebut. Lalu dia pun memohon kepada Allah. Tadi dia dah janji dah, kalau bagi ni kamu nak minta benda lain tak nak. Tapi bila dipalingkan mukanya ke syurga, dia pun mohon kepada Allah, ya Tuhanku, hampirkanlah aku ke pintu syurga. Kan, hampirkan aku ke pintu syurga. Itu pun dah kira okey lah. Ya Allah, engkau bagilah aku supaya hampir ke pintu syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, tidakkah engkau telah berjanji tidak akan meminta lagi perkara lain daripada aku? Celaka sungguh engkau wahai anak Adam, betapa cepatnya kamu khianat. Mudah sangat kamu khianat. Dia pun menjawab. Maka Allah pun tanya, kalau aku bagi benda ni, apa yang kamu minta ni, kamu nak minta tak benda lain lagi? Tak nak ya Allah. Boleh duduk dekat dengan pintu syurga ni pun dah kira bagus dah. Macam tu lah. Dia kata, demi zatmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku berjanji aku tidak akan minta lagi apa-apa kepadamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan orang tersebut ke pintu syurga. Dah dekat dengan pintu syurga. Setelah dia berdiri di ambang pintu syurga ini, terbukalah pintu syurga dengan luas untuknya. Tapi tak masuk lagi. Sehinggalah orang tersebut dapat melihat dengan jelas segala keindahan dan kesenangan yang terdapat di dalam syurga. Bila dia dah dibuka pintu syurga, dia, orang kat dalam syurga ni bukan main seronok dengan nikmat, pelbagai jenis nikmat. Lalu ia pun terus terpegun untuk seketika. Lama dia tengok, hebatnya, lama lah kan. Kemudian dia pun berkata lagi, dia pun mohon lagi kepada Allah. Tengok, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Masukkanlah aku ke dalam syurga. Saya tengok syurga tu dah hebat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta selain perkara yang telah aku berikan? Celaka sungguh, celaka engkau wahai anak Adam, betapa khianatnya kamu. Kan? Lalu lelaki ini pun menjawab, tidak wahai Tuhanku, tidak wahai Tuhanku, aku tidak mahu menjadi makhlukmu yang paling malang. Aku minta ni kerana aku tak nak jadi makhluk kamu yang paling malang sekali. Tadi muka dah menghadap syurga, tapi tak dekat dengan syurga. Lepas tu aku minta supaya dekat dengan pintu syurga. Dah dekat dengan pintu syurga, dibukanya syurga, tiba-tiba tak dapat masuk. Malang sungguh aku. Pasal itulah aku minta kepadamu ya Allah, agar aku tidak menjadi makhluk kamu yang paling malang. Ia terus berdoa kepada Allah tanpa putus asa. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya. Akhirnya Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam syurga. Minta, masuklah kamu ke dalam syurga. Setelah lelaki ini memasuki syurga, Allah berfirman kepadanya, mohonlah lagi, mintalah lagi apa yang kamu nak minta. Itu nikmat syurga. Minta apa kamu nak minta. Maka ia terus meminta kepada Tuhan, dan ia terus meminta sehingga Allah memperingatkannya dengan beberapa perkara. Apa dia minta? Bagi. Sehinggalah habis permintaannya. Dah tak tahu apa nak minta. Nikmat dalam syurga itu. Minta sampai dah tak tahu apa benda nak minta. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itu bagi kamu. Makna apa yang tadi kamu minta, yang semua tu, itu untuk kamu, dan padanya seluas dunia lagi. Ada lagi nikmat
yang seluas dunia lagi untuk diberikan kepada kamu. Nak cerita hebatnya nikmat di dalam syurga. Itulah hadisnya. Sekarang kita cerita pula. Boleh tuan? Baik. Kisah ini adalah kisah tentang akhir ahli neraka yang keluar dari neraka dan masuk syurga. Maknanya akhir keluar neraka, akhirlah masuk syurga tak? Okay. Ia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak-rangkak, seperti mana yang disebutkan dalam sebahagian hadis. Hadis ni ada banyak versi dia. Dalam hadis lain disebut dia ni keluar dalam keadaan merangkak-rangkak dan wajahnya masih tetap menghadap ke neraka. Lalu takut dengan pemandangan neraka serta tamparan kepanasan dan racun-racun daripada neraka. Lalu ia pun berdoa kepada Tuhan agar dipalingkan wajahnya dari neraka. Yalah tuan-tuan, dah kena azab kat situ, dah kena azab teruk-teruk situ, tapi duduk dekat situ lagi, memang takut. Lepas tu panas. Maka dia pun berdoa, wahai Tuanku, palingkan wajahku kerana neraka, dari neraka, kerana wapnya benar-benar menampar mukaku dan nyalaannya membakarku. Dia pun memohon kepada Allah sepuas-puas mohon. Akhirnya Allah terima permintaannya. Tapi Allah beritahu, kalau dah bagi, kamu nak minta tak apa-apa? Dia jawab, tidak. Bila dah diberi, mukanya menghadap ke syurga, jauh daripada neraka, maka bila dia lihat syurga, dia pun terpegun. Tapi disebabkan dia mengingati janji tadi, dia pun tak minta lah. Dia pun tidak meminta. Tapi masa dia dah muka dah nampak syurga kan, dia dah tak boleh tahan dah. Akhirnya dia pun minta lagi, keinginannya untuk menghampiri syurga. Menghampiri syurga. Kemudian dia pun minta, Allah pun tanya lagi, kalau beri, kamu nak minta lain tak? Tidak. Bila dah dekat dengan pintu syurga, akhirnya dia pun minta supaya dia dimasukkan ke dalam syurga. Tapi lamalah pasal ingat janji itu. Tapi janji itu sekejap dia ingat. Dia dikalahkan dengan nikmat yang dia lihat di syurga tersebut. Akhirnya dia pun minta kepada Allah yang Maha Pemurah itu memberikan apa yang dia perlukan. Lalu akhirnya orang tersebut didekatkan ke pintu syurga. Akhirnya dibukakan pintu syurga seluas-luasnya. Akhirnya dia pun melihatlah keindahan, kesenangan yang terdapat di dalam syurga, daripada sungai-sungai, tanam-tanaman yang indah, dan pelbagai jenislah perkara yang dikecapi oleh ahli syurga. Akhirnya dia pun mohon kepada Allah untuk masuk syurga. Kenapa jadi macam ni? Minta macam ni? Kerana dia kata apa? Wahai Tuhanku, aku tidak mahu menjadi makhlukmu yang paling malang. Akhirnya datanglah kelapangan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan permintaannya. Masuklah orang ni ke dalam syurga. Itu nikmat yang cukup besar tuan-tuan. Nikmat yang cukup besar. Itu khutbah baru ni kan, apa tajuk dia? Khutbah baru ni, mengingati kematian. Kan? Mati ni semua orang tahu mati. Yang orang Islam pun tahu mati, yang bukan Islam pun tahu semua akan mati. Tapi hanya orang Islam yang tahu lepas mati tu apa yang akan berlaku. Cuma orang yang Islam je beriman selepas mati tu ada kehidupan yang lain. Setakat tahu tu cukup ke? Tak cukup lagi. Kemudian Allah beritahu dalam ayat tersebut tu, dalam ayat yang dibaca tu oleh khatib ni, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa di antara kamu yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya dengan kejayaan yang sungguh-sungguh. Berjaya kita ni kat dunia belum pasti lagi berjaya di akhirat. Di dunia orang cari kejayaan, memang baguslah. Tapi kita pun nak cari kejayaan, tetapi kejayaan
di dunia yang membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak kejayaan, kita tak nak keuntungan, kita tak nak kesenangan. Kalau keuntungan itu, kejayaan itu, kesenangan itu membawa kita ke dalam neraka. Sebab apa pun manusia lakukan, hebat macam mana pun nikmat yang dia dapat di dunia, kalau akhirnya masuk ke dalam syurga, maka orang itu orang yang rugi. Orang yang paling untung siapa? Dekat dunia dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, akhirnya di akhirat dia dimasukkan ke dalam syurga. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah sesungguhnya orang yang berjaya. Macam itulah kita tanam dalam diri kita, tanam di dalam diri anak-anak kita, murid-murid kita, pengikut-pengikut kita, penyokong-penyokong kita. Kejayaan yang sebenar yang kita cari ialah kejayaan mendapat keredaan Allah, kasih sayang Allah, dan kita diberi masuk ke dalam syurga, dijauhkan daripada neraka. Nak boleh masuk ke dalam syurga, nak jauh daripada neraka, tak dapat tidak, mesti kita tahu apa caranya. Bukan kita boleh buat-buat sendiri, bukan kita boleh reka-reka sendiri. Sebab Allah pemilik syurga, Allah yang pemilik neraka itu, kena tanya dia lah macam mana cara nak masuk syurga. Maka tak boleh lari daripada menuntut ilmu. Tak boleh lari daripada menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu itu, barulah kita tahu apakah perkara-perkara yang Allah beritahu yang membolehkan kita masuk ke dalam syurga. Dengan menuntut ilmu itu, barulah kita tahu apakah sebab-sebab jalan-jalan yang diberitahu oleh Allah yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Bila dah ada ilmu macam tu, dah tahu, maka kita disuruh bersungguh-sungguh mencari jalan menuju ke dalam syurga. Mencari jalan menuju ke dalam syurga. Habis. Jadi kita macam itulah tuan-tuan. Jangan berhenti daripada belajar, menuntut ilmu, apatah lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain, dengan perkara-perkara yang berkaitan apa boleh buat, apa yang tak boleh buat. Okey, habis. Setelah orang ni masuk ke dalam syurga, setelah dia masuk ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, mohonlah lagi. Maka ia terus memohon kepada Tuhannya, dan ia terus meminta sehinggalah Allah mengingatkannya dengan beberapa perkara. Setelah habis permintaannya, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepadanya, itu bahagian kamu, padanya seluas dunia. Pada itu bagi kamu, yang kamu minta-minta dah dapat dah, itu bagi kamu, dan padanya seluas dunia. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan, Abu Sa'id Al-Khudri mendengar hadis Abu Hurairah ni. Abu Sa'id Al-Khudri ni sahabat Nabi. Dia dengar Abu Hurairah ni cerita satu cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia memberitahu bahawa ia menghafal daripada Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri ni dia hafal daripada Rasulullah apa? Itu bagi kamu, dan bagi kamu lagi 10 kali ganda dunia. Tadi yang tadi lain, bagi kamu seluas dunia. Abu Sa'id Al-Khudri pula kata, dan 10 kali ganda dunia lagi untuk kamu nikmat itu. Itu cerita hadis tadi. Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahawa kisah akhir ahli neraka keluar dari neraka dan masuk syurga, dan padanya sebahagian perselisihan dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Barangkali ia adalah dua kisah yang berlainan. Ikutlah dia. Ya. Dalam kisah yang lain, Ibnu Mas'ud menceritakan begini. Ibnu Mas'ud menceritakan perjalanan lelaki itu atas titian sirat. Yang tadi masuk neraka. Tadi ini masuk neraka, kemudian keluar merangkak. Itu cerita siapa? Abu Hurairah itu. Yang ni pula Ibnu Mas'ud cerita macam ni. Ibnu Mas'ud cerita ketika mana lelaki ini di atas titian sirat. Titian sirat. Maka sekali dia berjalan, sekali dia tergelincir. Sekali berjalan, sekali tergelincir.
dan sekali disambar oleh api. Api kan kat bawah titian. Apabila dia melintasi, dia pun menoleh kepada neraka tu, titian ni. Maka dia pun mohon kepada Allah, ya Allah, engkau selamatkanlah aku daripada api neraka tu. Sesungguhnya Allah telah memberiku sesuatu yang tidak diberikan seseorang dari orang-orang terdahulu dan kemudian. Jadi dia ini berdoa ketika mana di atas sirat. Setelah laki itu selamat dari neraka, ia tinggal antara syurga dan neraka. Ini riwayat lain. Setelah dia selamat daripada neraka, maka dia tinggal antara syurga dan neraka. Lalu diangkatkan dari jauh sebatang pokok yang rendang, di sisinya ada mata air. Lalu dia pun mohon kepada Allah, ya Allah, engkau hampirkanlah aku kepada pokok tersebut, supaya aku dapat berteduh dengan teduhannya dan minum daripada airnya. Macam itulah lebih kurang cerita-cerita dia. Akhirnya dia minta satu, sampailah dia nak masuk ke dalam syurga. Ini ringkas ni. Ini ringkas. Baik. Dah masuk dalam syurga. Kemudian Allah pun berfirman, apakah yang menghentikan engkau meminta kepada aku? Kan kamu minta ni, macam-macam minta. Dah masuk syurga, minta lagi. Akhirnya dia pun berhenti minta. Apakah engkau sudah reda? Ataupun apakah kamu sudah rasa cukup aku beri dunia kepada kamu dan seumpamanya bersama kamu? Dia ni kan. Dia minta Allah bagi, bagi. Akhirnya dia berhenti minta. Allah pun tanya, kamu nak tak aku beri kepada kamu dunia seumpamanya, sebesar dunia lagi nikmat itu? Kamu nak tak? Maka laki ni cakap, dia kata apa? Wahai Tuhanku, apakah engkau mengeji aku sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Dia tanya, ya Tuhanku, engkau ejek aku ke? Yang ni nikmat ni pun dah besar dah banyak dah nikmat ni. Allah tanya, kamu nak tak lagi? Seluas dunia lagi? Ya Allah, engkau ejek aku ke? Masalah macam tu. Tuan-tuan tengok rahmat Allah. Tuan-tuan tengok rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka Ibnu Mas'ud pun ketawa. Bila dah cerita macam tu, Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, dia pun ketawa. Bila bercerita tu dia ketawa. Lalu dia pun tanyalah kepada orang ramai ni, tidakkah kamu nak bertanya pada aku kenapa aku ketawa? Ni kan lebih kurang macam tu bahasa dia. Maka mereka yang dengar dia pun tanyalah, kenapa kamu ketawa? Kenapa kamu ketawa? Maka kata Ibnu Mas'ud, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa ketika mana baginda menceritakan kisah tu kepada kami. Lalu kami pun bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau ketawa wahai Rasulullah? Sabdanya, dari ketawa Tuhan sekalian alam ketika lelaki itu berkata, apakah engkau mengeji aku sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Kata. Lalu Allah berfirman, aku tidak mencemuh engkau, tetapi aku maha kuasa di atas apa yang aku kehendaki. Bukan aku nak menghina kamu, mencemuh, tapi aku berkuasa di atas segala sesuatu. Baik. Itu cerita dia dapat nikmat yang lebih lagi. Habis. Dalam cerita lain, kisah lain, satu riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud juga cerita. Ibnu Mas'ud menceritakan satu riwayat hadis, ketika Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada lelaki tersebut, masuklah ke dalam syurga. Kan? Masuklah ke dalam syurga. Dia nak minta syurga, maka dia masuklah dalam syurga. Lalu dia pun mendatangi syurga. Bila dah mendatangi syurga, lalu dia dapati syurga tu dah penuh. Itu yang cerita. Lepas tu hadis ni dikait-kait baru kita tahu. Bagi kamu seluas dunia lagi, seluas dunia. Apa cerita tu? Cerita dia macam ni. Dia dah masuk syurga, dia tengok syurga tu dah penuh. Tidak ada tempat baginya. Tak ada tempat dah, penuh habis dah. Lalu diperintahkan yang kedua, pergi naik tingkat 2 pula. Kemudian perintah pula yang ketiga. Dan pada setiap kali ia mendapati seperti mana yang didapati pada kali yang pertama. Tengok syurga ni, syurga bertingkat-tingkat kan? Pergi penuh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, masuklah ke dalam syurga dan bagimu seperti dunia
dan 10 kali ganda seumpamanya, atau bagi kamu 10 kali ganda dunia. Lepas tu saya baca-baca ni supaya boleh kait. Dan tadi cerita gini, ni cerita ni, oh kenapa digandakan lagi, dah masuk kan. Dia cerita dalam riwayat lain dah penuh. Luasnya syurga itu. Maka dia pun berkata, apakah engkau mengejek aku, atau apakah engkau mentertawakan aku ya Allah. Macam tu hadisnya. Baik. Allahu Akbar. Dalam hadis lain, Mughirah bin Syu'bah kata, cerita tu macam itulah lebih kurang. Macam itulah lebih kurang. Saya nak ambil pengajaran hadis. Daripada pengajaran hadis ni apa kita ambil? Pertama, keluasan syurga. Sebelum tu tuan-tuan, nikmat menjadi seorang yang beriman. Orang yang beriman ini, bila dia melakukan ketaatan dan melakukan maksiat, maka akan diadili. Kalau Allah nak masukkan ke dalam syurga, masuk dalam syurga. Kalau Allah nak humbankan dia ke dalam neraka, maka dia dihumbankan ke dalam neraka. Tapi disebabkan ada iman itu tuan-tuan, orang yang beriman ini walaupun diseksa di dalam neraka, akhirnya dia tetap dimasukkan ke dalam syurga. Ke dalam syurga. Pasal tu kita kata nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga Islam. Disebabkan nikmat itu ada pada kita, maka apa saja kebaikan yang kita buat dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tidak ada, Islam ni tidak ada pada diri kita, kita tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah, berapa baik pun kebaikan yang kita buat, berapa banyak pun kebaikan yang kita buat, tapi kebaikan itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Keluasan syurga dan kenikmatan yang diperolehi oleh ahli. Kita boleh lihat bagaimana luasnya syurga dan kenikmatan yang diperolehi oleh manusia yang dimasukkan ke dalam syurga. Yang ini cerita orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Cerita ni seluas dunia, 10 kali dunia tu untuk kamu tu, itu cerita orang yang paling akhir sekali masuk ke dalam syurga. Maka bagaimana pandangan kita orang yang awal-awal telah dimasukkan ke dalam syurga? Bagaimana nikmat itu? Orang yang awal-awal lagi dimasukkan ke dalam syurga, apatah lagi yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa didahului oleh azab di dalam api neraka. Begitulah besarnya nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu kita diajar bahawa susah kita kat dunia ni mentaati perintah Allah. Kalau nak bandingkan dengan nikmat yang Allah sediakan, memang tak ada bandingan. Faham? Payah kita taat perintah Allah. Kalau kita kata payahlah, susah kita taat perintah Allah, bersungguh-sungguh kita berjuang, mengalirkan air peluh, mengalirkan darah, menghabiskan harta, berjuang untuk meninggikan agama Allah. Kita rasa hebat, kita rasa susah, kita rasa payah. Kepayahan, kesusahan yang kita alami untuk mentaati perintah Allah itu, kalau nak dibandingkan dengan nikmat syurga yang Allah sediakan, tak ada bandingan langsung. Sebab nikmat itu terlampau besar. Macam tu juga para ulama kata, kalau nak bandingkan keseronokan berbuat maksiat, keseronokan kita melakukan maksiat, keseronokan kita mencari harta tapi dengan cara yang haram, keseronokan kita mencari kesenangan tapi dengan cara yang haram, keseronokan yang kita cari dengan cara yang haram itu, kalau nak dibandingkan dengan neraka yang Allah sediakan, tidak sebanding langsung. Tak sebanding. Yang ini dekat luar tu pun dah panas dah. Luar neraka tu pun dah panas. Baru muka pandang ke neraka tu pun dah panas, dah membakar. Jadi keseronokan dunia yang sementara nak banding dengan azab itu, tak padan itu, kata ulama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bagi orang-orang yang beriman ini nikmat yang tidak pernah terlintas di dalam fikiran manusia, tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tidak pernah didengar
oleh telinga manusia. Allah bagi banyak nikmat, tapi Allah beritahu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kamu tidak tahu ada lagi rahsia-rahsia kebaikan yang Allah sediakan untuk kamu yang seronok mata memandang. Kita tengok kita taat perintah Allah kat dunia, kita tengok hati tenteram, hati tenang. Ada kita taat perintah Allah, kita rasa hidup kita ni aman, kita hidup ada panduan. Tapi Allah beritahu yang aku sediakan lagi ke akhirat itu lagi banyak lagi. Lepas tu untung kita ni bila kita berada dalam agama Islam dan kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib ini tuan-tuan, dia datang dengan sanad-sanad daripada hadis-hadis yang sahih. Maka kita percayalah, kita yakin. Kemudian ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa orang yang derhaka tetapi dia mengesakan Allah, dia menderhaka, ada masa dia taat, ada masa dia derhaka perintah Allah, tapi dia tetap mengesakan Allah, dia tidak mensyirikkan Allah, maka orang tersebut walaupun telah dihumbankan ke dalam neraka, diseksa di dalam neraka, akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala orang tersebut akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita kurangnya kesabaran manusia di atas kesenangan dan nikmat yang ada padanya. Manusia ni anda senang ni nak lagi. Memang macam itulah. Bukan setakat tu, yang kat cerita ni pun sama juga akhirat. Bila tengok nak lagi. Pasal apa kita nak lagi? Pasal kita rasa rugi kita kalau tak dapat benda yang paling baik untuk diri kita. Macam itulah manusia ni. Tapi diingatkan kat dunia ni, kita diingatkan, kamu minta, kamu buat, kamu cari, tapi pastikan benda yang kamu buat, kamu cari itu caranya halal, caranya betul, dan jangan sampai kamu lalai tentang akhirat. Jangan sampai kita lupakan akhirat. Jangan kita cari dunia, cari sampai lupa akhirat. Ini rugi. Sebab kesenangan yang kita perolehi kat dunia ni sementara, tapi azab di akhirat nanti selama-lama, tak padan-padan. Cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Pengkhianatan manusia dan tidak memenuhi janjinya sehingga kepada Tuhannya. Macam itulah manusia ni tak. Dia janji tapi dia tak penuhi janji. Tapi Allah Subhanahu wa taala ni Maha Pengampun. Maha Pengampun, kerana Allah tahu manusia ni tidak sabar dengan nikmat yang dia perolehi, dengan nikmat yang dia tengok tu, akhirnya dia minta lagi. Allah ni Maha Pengampun tuan-tuan, Maha Pengampun. Apapun keadaan kita ni tuan-tuan, maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat maksiat, kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Kalau ikut hukum akal kita, hukum biasa kita lah, orang ni dah cakap macam-macam terhadap kita, dia dah lawan kita, dia dah pukul kita, dia dah khianat kita, dia dah gitu kita. Kita kalau bagi dia sikit-sikit sudah lah, tak? Takkanlah kita nak bagi lebih-lebih. Tapi manusia ni, dia kan diazab, dia maksiat kepada Allah dulu, tapi walaupun macam tu, Allah tetap bagi kepada dia nikmat syurga yang cukup hebat. Nikmat syurga. Begitulah sayangnya Allah kepada manusia. Kemudian disuruh kita memperbanyakkanlah doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita, memberi kebaikan kepada kita dan menambahkan keberkatan di atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Jadi kuliah ni tuan-tuan asalnya sebulan 3 kali. Disebabkan sebulan 3 kali itu, saya pun baca kitab besar-besar. Saya baca kitab Manusia dan Islam. Kitab tu besar tuan-tuan, bukan senang nak baca. Jadi disebabkan sekarang ni baru sekali je ada, yang 2 kali ganti tu tak ada gantian lagi. Mungkin ustaz lain tak boleh ganti ke apa, maka saya stop dululah baca benda tu. Memang saya takkan baca kitab besar-besar. Kalau sekali 2 kali memang saya takkan baca. Saya baca tu pasal 3 kali, dan sebelum tu 4 kali pula. Jadi saya baca kitab, sekali saya duduk habis, sekali saya duduk habis cerita. Kitab yang mudah-mudah.
Yang mudah-mudah, tuan-tuan dengar macam ni. Ini mudahlah ni. Ya tak? Cuma nak beramal yang susah. Gitulah. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.